سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك البين لكل نفس ولمحة وطرفة يدرك بها أحد السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأعوذ بذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب ذنب ومن وخطأ ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا في جميع الحركات وسكنات وحضرات وأنفاس كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علمي ووصل الكتاب وحسن القلم عدد ما ذلك القدرة وحسن صنع الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلاله وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس ومسيح. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana selagi rempah dan kurnia dia, baik kita bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang mana tuan-tuan majlis ini sangat disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah juga terima kasih kepada pengurusi masjid, imam, abang-abang, kakak. Jadi hari ini tuan-tuan, sampai sekali lagi saya ke masjid ni bulan lebih. Sampai ke masjid ni gantikan abang saya Ustaz Kushairi. Hari ni pun gantian dia juga. Tapi harap-harap ya tak jadilah macam bulan lebih. Bulan lebih datang ceramah, kalau tanya 3 kali balik demam. Hebat orang kat sini tuan-tuan, alhamdulillah. Ya, soalan-soalan teknikal, saya harap hari ini tak ada Q&A ya. Selesai tawi habis. Allahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan, hari ini kita buka satu kitab yang tajuk Kaedah Perbuatan Islam mengikut Hukum Syarak. Jadi kitab ni tuan ditulis oleh seorang ulama perbuatan Islam yang masyhur, yang kita semua kenal. Dia selalu masuk TV. Nama dia Al-Fadil Ustaz Sharhan Syafi'i. Saya sebelum saya ngajar ni, saya telefon dia, Ustaz, saya minta izin nak buka kitab Ustaz, nak buka ngajar dia tu. Silalah dia cakap. Alhamdulillah ya tuan. Maka ilmu yang dia bagi izin ni keberkatan ya. Ada keberkatan. Baik. Imam Ustaz Sharhan Syafi'i ni tuan-tuan, dia ada seorang guru. Guru tu nama dia Syekh Wahid Bali. Syekh Wahid Bali ni dia memang terkenal lah dalam kaedah perbuatan Islam. Dia memang terkenal. Syekh Wahid Bali ni bukan terkenal dekat, dia memang orang Mekah, orang Mesir. Tapi dia terkenal sebab anak murid dia seluruh dunia. Anak murid dia seluruh dunia. Berbolid pula dah ada banyak benar speaker seluruh dunia anak murid dia. Jadi kau tak silap saya kat Malaysia ni, bukan kat Malaysia ni ada 2 orang yang murid Syekh Wahid Bali. Dan kedua-dua tuan-tuan sangat alim dalam bidang perbuatan Islam. Yang pertama seperti mana saya sebut tadi, Ustaz Sharhan Syafi'i. Yang kedua Ustaz Suhaimi, Pusat Perubatan Islam Syifa. Ustaz Sharhan Syafi'i ini dia buka satu pusat perubatan Islam yang namanya Pusat Perubatan Islam At-Tabibi. Ada di Gombak dan Damansara kalau tak silap. Kedua ni masyhur dan kedua-duanya mempunyai guru yang sama, iaitu Syekh Wahid Bali. Baik. Perkenalan tuan-tuan. Baik, hari ini tuan-tuan kita nak masuk kita masuklah bab asas
Sebelum tuan-tuan, jin ni terdapat pada dia tiga jenis golongan jin ni. Yang pertama disebut yang berterbangan. Kelompok atau golongan pertama disebut yang berterbangan. Yang kedua disebut yang menyerupai binatang. Dan yang ketiga disebut berpindah randah. Ada tiga puak lah. Okay, yang pertama tadi yang berterbangan. Yang berterbangan ni tuan-tuan, contoh jin yang berterbangan ni yang duduk dekat kelapa sawit kan, duduk dekat pokok gotah, duduk dalam hutan lah senang cerita. Itu golongan yang pertama. Yang golongan kedua ni di antara lain disebut juga dia di kalangan orang-orang bunian ni. Itu golongan yang kedua yang boleh menyerupai binatang. Golongan yang ketiga, ini yang banyak sekali. Golongan ketiga ni lah. Golongan ketiga ni lah yang disebut jin sako. Golongan ketiga ni. Ada ulama juga dia mengatakan bahawa jin histeria ni pun tergolong juga dalam golongan yang ketiga ni. Baik, itu sebab tuan-tuan, bila mana orang kena rasuk, orang kena rasuk lah kan, dia terganggu, mesti terdapat pada dia kesan tanda yang ditinggalkan oleh jin tu. Kalau yang nombor satu, ni yang tanda. Yang nombor dua, ni yang tanda. Nombor tiga, ni yang tanda. Mesti dia tanda. Itu sebab ramai orang-orang yang duduk dalam perubatan Islam ni, tauhid dia, akidah dia macam tolong di hujung tanduk kan. Sebab merawat ni tuan-tuan, dia bukan soal nak melawan jin. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, jin ni dia besar-besar, kuat-kuat, tak terdaya kita nak lawan je kan. Jadi merawat ni kerja apa? Merawat ni kena dakwah. Bagaimana dakwah yang kita nak buat? Dalam sesi rawatan itu perlulah kita membaca sebanyak-banyak ayat Quran. Dan dalam sesi itu juga perlulah kita membesar-besarkan Allah Ta'ala. Dan kita mengacik-ngacik yang kita kena cakap dengan orang yang kita rawat. Sebab orang yang sakit ni, bila dipanggil kita, dia harapan itu besar. Kalau kita cakap dengan dia, bang nak sembuh tak? Nak? Pergi panjat 3-4 turun, insyaAllah sembuh. Dia buat dia kan? Dia buat. Sebab harapan orang nak minta kita merawat dia ni cukup tinggi. Dan pada saat itu dan kesempatan itulah kita gunakan dakwah ni. Supaya dia tak tergelincir apa akidah. Ramai tuan-tuan orang yang sakit, bila mana dia dah tak boleh lagi dah, dia nak cari dalam kaedah hukum syarak ni, merawat mengikut hukum syarak ni, tak jumpa kesembuhan ni, dia pergi mana? Dia pergi jumpa India, pergi kuil, pergi jumpa dukun-dukun, pakai tengkorak, pakai apa dan sebagainya. Kadang-kadang merawat ni tuan-tuan kan, di antara kita perawat dengan orang yang kita rawat, tidak boleh ada di tengah-tengah. Contohnya apa? Contohnya tengah kita merawat, bukan sebelum merawat lah, tengah nak merawat, start merawat ni, kita ada pula keris. Apa itu bau orang kita rawat kan. Keris tu pula ada ni apa, boleh togak sendiri lah, boleh terombang lah apa kan, dan seumpama dia. Tak boleh tuan-tuan kan. Guru saya pun kata tak boleh. Sebab apa? Takut etikat kita, kepergantungan kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada keris tu. Itu yang kita risau. Baik tuan-tuan, dulu semasa perang Khaybar, salah satu perang yang masyhur juga dalam kerangka Islam, dalam sirah, perang Khaybar ni,
Perang Khaybar ni ialah perangan di antara orang Kristian, orang Yahudi dengan orang Islam. Dan pada masa itu tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang Islam. Jadi jumlah itu saya tak berapa nak pasti, tapi tentera Yahudi ni dia lagi banyak, bukan banyak sikit, banyak berbanding tentera Islam. Jadi lepas dia bergamuk, bertumbuk, baling apa semua, jadi ditakdirkan Allah Ta'ala menanglah tentera Islam. Jadi pemimpin Yahudi ni pun duk pelik lah. Kenapa sebenarnya kita boleh kalah? Peralatan kita lagi canggih daripada dia, tentera kita lagi ramai daripada dia, tapi macam mana kita kalah? Jadi sidik yang menguasai tentera Islam pada masa itu ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi bila mana pemimpin Yahudi ni tahu, dia pun marahlah. Sakit batu hati kan. Sampai dia cari jalan macam mana nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu nak pergi dokek dengan Rasulullah ni, dia kena tompuh dua orang ni yang orang sangat takutlah. Salah seorang dia Sayyidina Umar. Jadi bila dia fikir macam tu, pemimpin Yahudi ni pun dia cari kaedah lain, macam mana dia nak kalahkan baginda Rasul. Cari, tuan-tuan, dia jumpa seorang informer. Dia kata boleh ada seorang ni, dia handal. Kau pergi jumpa dia daripada Bani Zuraik. Bila pemimpin Yahudi ni tahu, dia pergilah pergi cari puak-puak Bani Zuraik ni. Kemudian dia tanya puak Bani Zuraik ni, dia kata di antara puak-puak kau siapa yang paling handal sekali? Kata dulu pemimpin Yahudi ni pada zaman tu orang pandang tinggi pasal dengan kayu kan, dengan standard macam kan. Jadi bila mana dia tu okey ada seorang, tapi dia handal sihir lah. Bila pemimpin Yahudi ni tahu macam tu, dia pun tahu boleh dia nak jumpa dia. Pergilah jumpa, dibawa lah kan. Pemimpin Bani Zuraik ni dibawa. Orang Yahudi ni pergi jumpa seorang ahli sihir yang cukup terkenal yang nama dia Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ni memang handal kan. Memang tu je kerja orang menyi orang pada zaman tu. Jadi bila mana pemimpin Yahudi ni berjumpa dengan Labid bin Aqsam ni, dia pun ceritalah hajat dia. Aku datang jumpa kau ni, aku nak kau gunakan kepakaran kau untuk membunuh baginda Rasul kata. Ataupun menyakiti dia, ataupun melumpuhkan dia, apa-apalah yang kau perlu buat, jangan dia bagi dia keluar, duduk rumah kalau tak boleh nak bagi mati dia tiap. Jadi Labid ni bila cakap macam tu, Rasulullah ni aku tak boleh nak buat macam tu kata. Muhammad ni aku tak boleh macam tu. Nanti aku try dia cakap. Mana yang aku boleh. Dia pun buatlah. Dia pun buatlah dengan kaedah dia dalam kitab tu kata, kitab Al-Jin wal-Insan, Al-Insan wal-Jin, karangan Syekh Wahid Bali tu. Dia kata apa? Labid bin Aqsam ni dia membina satu patung daripada gandum. Topung lah maknanya. Topung tu dia buat macam patung, dan patung itu dinisbahkan kepada baginda Rasul. Adalah menderem-menderem lah. Kemudian diikat patung tu sebanyak 7 kali dengan 7 warna. Dia kata tali itu sekarang ini boleh disamakan dengan bonang. Zaman dululah mungkin tali yang buat dia punya apa kan, lubah ke apa ke, diikat sebanyak 7 kali. Kemudian dibacalah dengan mentera-mentera tertentu. Selesai itu dia suruh budak dia, Labid bin Aqsam ni, dia suruh budak-budak dia, orang-orang dia campakkan patung tu ke dalam satu pigi, nama dia pigi Zakwan, tak silap saya, Zakum ke Zakwan. Selepas dia tutup pigi tu dengan satu batu yang besar, tak nampak lagi lah air dalam tu. Batu tu yang besar, ngam-ngam pigi dia. Kemudian apa jadi kepada Rasulullah bila dia kena menerap, kena sihir? Rasulullah jadi was-was. Ada satu riwayat dan hadis disebut, ada diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Disebut dalam tu dia kata
bagi Rasul jadi macam waswas, aku dah solat ke belum ni, aku dah buat ni belum, dia jadi waswas macam tu kan. Jadi bila bagi Rasul dia waswas, dia jadi ponik. Bila jadi ponik, dia minta tidur. Nak tidur lah, dia kata, dia cakap dengan isteri dia kan, Sayyidina Aisyah masa tu. Kemudian tidurlah, bagi Rasul tidur. Dan cara bagi Rasul tidur, tuan-tuan pun dah saya maklum, dia tidur dengan kanan kan, menggunakan tangan dia untuk tidur. Jadi bila mana tidur dalam keadaan Rasulullah kena sihir, Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala hantar dua malaikat turun duduk kepada Rasul. Seorang malaikat bawa satu surah yang nama surah Al-Falaq, satu lagi malaikat membuat surah yang nama surah An-Nas. Surah Al-Falaq tu Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Surah An-Nas tu Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai habis. Dua malaikat turun. Kemudian bila sampai dekat rumah bagi Rasul, dua malaikat ni buat apa? Dua malaikat ni duduk, satu di kaki Rasulullah, satu lagi duduk di kepala Rasulullah. Jadi berbuat ada dua orang. Masa tu Rasulullah tengah tidur. Kita nak buat apa dengan Rasulullah ni? Kita nak merawat dia, malaikat serang tu. Dia cakap kan. Kemudian kita nak merawat dengan apa? Nak merawat dengan satu surah, dalam surah dia Al-Quratain, tak silap saya, Al-Mu'azzatain, Al-Mu'awwizzataini, Al-Mu'awwizzataini ni surah Al-Falaq dan surah An-Nas dikumpul oleh berdua, dikompil, dicantumkan, jadilah nama dia Al-Mu'awwizzataini. Sebab tuan-tuan, dua surah ni power. Surah Falaq, surah An-Nas ni memang khusus turun, asbabun nuzul dia turun untuk merawat orang yang paling mulia bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ada perawat yang mana bila mana dia merawat, dia datang rumah kita, dia merawat, seorang duduk kepala, seorang duduk di kaki. Makna apa? Kaedah rawatan itu ialah satu kaedah yang syariah comply, mengikut hukum syarak. Dia ikut apa? Dia mengikut cara dan kaedah bagaimana dua malaikat tadi merawat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni dah macam-macam tuan-tuan orang merawat. Kita ni merawat, kita kena datang, kita merawat orang ni, kita kena datangkan kegembiraan kepada keluarga tu. Sebab dia dalam keadaan yang takut. Dalam rumah tu banyak energi-energi negatif. Sepatutnya kita datang, kita bagi dia motivasi, kita bagi dia amalan-amalan kan. Kita kubah, sakit dia datang sebab ujian Allah Ta'ala. Bila mana ujian Allah Ta'ala datang kepada kita, terdapat pada dia dua tanda kepada orang tu, iaitu yang pertama disebut adanya kasih dan sayang Allah kepada dia, yang kedua disebut adanya rahmat Allah Ta'ala kepada dia. Itu sebab tuan-tuan, orang yang sakit ni kadang-kadang kalau kita jumpa dia, kan tolong doa saya. Pasal apa? Dalam keadaan dia sakit itu sebenarnya tuan-tuan, dia tu ada rahmat Allah Ta'ala. Kita belum tentu lagi. Kita ni belum tentu lagi ada rahmat Allah Ta'ala. Belum tentu. Tapi kepada orang yang Allah Ta'ala uji kepada dia, maka ada dua tanda ni. Kasih sayang Allah daripada dia dan rahmat Allah Ta'ala daripada dia. Itu sebab saya kadang-kadang kalau kono hari kono saya pergilah merawat, saya minta doa orang yang sakit tu. Kemudian dalam sesi rawatan tuan-tuan, hendaklah kita membesar-besarkan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala sayang kau ni. Itu sebab dia bagi sakit. Dia sayang maknanya dia ingat. Allah Ta'ala bagi kita sakit, Allah Ta'ala ingat kita. Allah Ta'ala bagi kita sakit ni sebab Allah Ta'ala sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita ni tuan-tuan dah banyak. Dah terlampau banyak sampai kadang-kadang kita berhutang. Kita memang saya berhutang dengan Allah Ta'ala kan. Itu sebab kita dianjurkan untuk berselawat kan? Selawat berkasih dia.
kurang sikit marah Allah Ta'ala. Kita marah Allah Ta'ala ni maha marah. Dia lagi hendak marah. Saya dapat surat tu ni dekat Jabatan Ulama Islam. Dia kata ceramah habis pukul azan isyak. Oh, saya cukup syukur betul kat masjid ni kalau capek habis. Asal tak ada orang tanya kan. Ini hari insya-Allah saya tak buka Q&A ni. Joran orang di 9 Khabar joran. Kan balik rumah menggigi Parkinson 3 hari kat rumah. Orang tanya kat masjid ni. Insya-Allah. Baik tuan-tuan, jin ni kata para ulama dia termasuk dalam satu bahagian yang nama dia perkara sam'iyat. Ini khilaf, ada ulama kata tak termasuk pun, ada ulama kata masuk pun. Ada ulama kata ni tak, ni bukan sam'iyat. Ini ulama kata ini sam'iyat. Jadi sam'iyat tu apa? Sam'iyat ni ialah satu perkara ghaib yang kita wajib percaya. Apa dia? Dosa, pahala, neraka, syurga, hidup, mati, jodoh dan sebagainya. Ada ulama kata jin dan syaitan ni termasuk dalam perkara sam'iyat tu yang wajib kita percaya tapi tak wajib takut. Jin ni tu dia tuan-tuan, dulu pernah satu iblis, dia ceritakan satu hadis Tirmizi, dia kata apa? Iblis ni ada kesempatan berjalan dengan Muhammad dengan cara macam mana? Dia menyerupai orang alim. Tapi Rasulullah dah tahu dah dia tu iblis. Jadi berjalanlah dia berdua ni. Kemudian bangsa Rasul tanyalah, kan, dia dah tahu iblis tu siapa dia, kan, iblis siapa yang kau paling benci? Kau pula Muhammad, kata iblis. Pasal apa? Pasal kau nak membawa umat kau ke syurga, aku nak bawa umat kau ke neraka. Mana-mana. Jadi iblis ni tuan-tuan, daripada dulu dah, kalau kita tak mencari dia, kalau kita tak berikhtiar untuk nak menjauhi dia, maka secara automatik dia akan sambut kita. Syaitan ni, sebab itu janji dia dengan Allah Ta'ala, janji dia juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab anak-anak jaga kain, kalau boleh jangan sidai kat luar waktu maghrib. Kalau boleh lepas asar tu angkat, sebab sangkut apa? Sihir tersangkut pada dia. Ulama kata apa tuan-tuan? Sihir zaman akhir zaman ni dia dah macam cenderung tumbuh dah. Kita ni tak kasyaf ya. Kalau kita kasyaf, kita nampak dia depan biji mata kita ni. Hari-hari sihir ni dia tumbuh macam cenderung busuk. Akhir zaman ni banyak guru cakap macam tu. Salah satu saya pernah dengar seorang ulama besar daripada keturunan Syekh Muhammad Said Al-Linggi ni. Dia kata sihir ni dah terlampau banyak dah. Jadi hati-hati. Apa yang guru tu ajar, dia kata nak keluar rumah, lambat tu kalau lepas dengan soal. Nak khabar apa? Minta maaf Ustaz ya. Dia kata apa? Nak keluar rumah, baca apa? Baca Bismillah 5 tu, ataupun yang akhir, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Baca lebih kerja tu, nak keluar baca, tepuk dinding tu 2 kali. Kemudian keluar pergi kerja. Ni santau banyak ni tuan-tuan, santau banyak. Saya bukan nak nakut-nakut tuan-tuan, tapi ini hakikatnya. Orang dah tak takut Tuhan. Akhir zaman ni, inilah ujian dia dah. Dia pilihlah nak ikut dia ke, nak ikut siapa, kan? Santau terlalu banyak tuan. Sihir, kita ni dah pergi merawat orang dah, ramai orang dah, macam-macam hal lah. Jadi bacalah Quran selalu. Kat rumah baca Quran selalu. Kalau kita nampak bunyi kuih atas rumah, gudang. Baca apa? Baca surah Al-Falaq. Ni sekarang jadi trend. Jadi trend apa? Kat kawasan perumahan baru ni.
Banyak betul anak-anak yang nampak, anak-anak pergi sudut tu borak, hai baby, hai makcik, hai akak, padahal tak ada orang pun. Tu banyak berlaku. Makna kata apa? Makna kata setan tu buka hijab budak tu. Di badan budak ni hijab terletak kat mana? Dua tompek. Kat mana letak? Pertama kat mata, kedua kat belikat. Jadi macam mana nak buat? Nak hilang dia jangan nampak. Ambil tangannya buat macam ni letakkan kat biji mata tu, kat pangkal tu, baca surah Al-Falaq tiga kali. Dan bacaan ketiga yang terakhir itu naklah dia dihabiskan, dilepaskan macam tu. Surah Al-Falaq ataupun urut yang dia punya belikat itu. Baca surah Al-Falaq. Kalau kat rumah nampak hantu, nampaklah tersangkut dekat siling kejap dekat rumah, kejap pergi minum dah, kejap apa dah, baca surah An-Nas. Berapa kali nak baca? Bacalah yang ganjil. Bila mana kita baca tuan-tuan, bunyi kan biasa bunyi atap, kena baling pasir lah apalah kan, orang berlari lah apalah. Nak baca surah An-Nas tu, kata ulama, bila mana kita baca surah An-Nas tu, setan tu seolah-olah dia nampak kita ini tinggi sampaikan kepala kita ni mencocah awan. Dia nampak kita besar tuan-tuan. Lalu daripada besar kita ni didatangkan ketakutan kepada dia. Ini lagi dah. Baca surah An-Nas. Kemudian kalau isteri pula, dah tak kau ibu ni, dah surah. Kalau isteri pula, dia kojap-kojap sakit kepala, kojap-kojap kuning kepala. Ni kaedah ni tuan-tuan, saya dah cuba dah. Memang mujarab. Suruh dia angkat tangan kanan, suruh dia luruhkan tangan dia hadapan kita. Dia duduk, kita duduk depan tu, kita bukan berhadapan dengan dia, berhadapan dengan dia. Ni isteri kita, ini kita. Duduk berhadapan. So dia angkat tangan kanan, so dia dopor tangan dia menghadap tuan macam ni. Kemudian yang ada yang cuba, alhamdulillah, kena cuba ni tuan. Kena buat, balikkan tu apply. Patut dia kena cerita dengan kaum ibu ni. Togaan tangan macam ni. Selawat dulu, yang lelaki kena selawat jumlah 3, yang perempuan kena selawat jumlah 7. Bila perempuan tu dah habis selawat, yang habis selawat dah. Orang perempuan kalau tanya tu, abang dah habis selawat tu dah. Baik macam ni. Kalau dia sakit kepala tuan, sakit kepala tahap kronik ni, maksimum ni, buat kaedah yang saya sebut ni. Baik tadah tangan, lepas tu suruh dia buat macam ni. Maksud itu, bang, bulan-bulan bagi lebih sikit. Dah ada duit banyak, jumpa dia jasku, jumpa dia Maidin, insya-Allah selesai sikit kepala. Baik, gurau tuan-tuan. Baik tuan-tuan, itu dia. Isyak masuk ke apa? 8.10. Lama nak 11 minit. Saya ada kat tuan-tuan, saya ada mengajar kat masjid lain, kat surau-surau kat lah. Saya ni, label saya ni surau-surau ya. Tu sebab bila mana dia kena panggil kat masjid ni, rasa terperanjat kat tuan-tuan. Tuan-tuan sekejut lah kan. Kat masjid, biasa surau tu pakcik je. Surau pun surau kampung tuan-tuan, Mambau kan, surau kancung. Surau yang kecil ni, saya berilah. Abang saya ni, dia dah lama, dia dah boleh tahun dah dalam bidang dakwah ni. Jadi dia banyaklah tompek dia pergi kan. Dia pun pengalaman ni banyak. Saya ni baru pergi tuan-tuan. Tak sampai berapa tahun dah ceramah. Tauliah pun dapat habis tahun 2022. Ni tak tahulah ni nak sambung dapat ke tak kan. Macam loncek ya. Jadi bila dapat kat masjidnya, ada gembira ada. Bila abang saya call tadi, pergi masjid, saya nak Khatijah ni. Wah, saya mula dah macam kono, macam jumpa hantu lah. Marah-marah kan. Alhamdulillah lah. Sok-sok okey lah tu kot.
Baik tuan-tuan, ni sebagai mukadimah tuan, tak buka ni dah kan. Cerita kat buku ni yang pertama menyingkap rahsia alam jin dan setan. Jin ni siapa, setan ni apa? Ulama kata jin tu makhluk, setan itu ialah sifat bagi dia. Apa kan? Ada orang cakap jin tu makhluk, setan tu makhluk. Kita ambil lah dua-dua penyamun kan, dua-dua jahat. Baik tuan-tuan, kalau kita nak beramal, kita rasa kita malih, guru saya cakap apa, syekh cakap apa, ambil tangan kanan, angkat, buat sebelum subuh, buat dalam keadaan ganjil. Ambil tangan kanan, letak dekat paru mana kiri kanan, jantung kan. Letak kat jantung kita ni, baca apa? Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca 7 kali je kalau kita malih beramal. Akhir zaman tuan-tuan, setan dia bagi special treatment kat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lah special treatment. Kalau kita tak bahaya, dia akan lelan kita. Lelan tu tak lelan. Lelan ni macam dia apa lah, di mamai-mamai gitu, di angan-angan gitu. Itu sebab penyakit yang paling bahaya kepada orang Islam yang beramal ialah penyakit apa? Penyakit angan-angan. Penyakit ni tuan-tuan cukup bahaya. Dia angan-angan kita. Kita baca Quran sekali, dibagi setan tu, dia bagi rasa kat kita seolah-olah kita ni dah baca 10 tahun sekali baca. Bukan sekali khatam, sekali baca. Alladziina kafaru sawa'un 'alaihim anzaltahum wa Baqarah kan. Baca sikit. Tapi rasa itu macam seolah-olah kita dah khatam 100 kali. Itu bahaya setan. Kita berzakir tiga ya pun. Zikir 3, zikir khusus zikir 3 ya pun. Dirasa kita ni seolah-olah macam dah zikir 1000 tahun. Setan begitu. Jadi bahaya tuan-tuan. Sebab banyak ulama kat Malaysia ni bila mana beramal, dikait amal kita tu dengan amalan selawat. Pasal apa? Nak menyelamatkan kita dari benda-benda macam tu. Jadi kalau beramal, rajin selawat tuan-tuan. Selawat ni banyak kan. Selawat yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Saya tahu tu kan. Itu pun satu lagi yang nama selawat azamiyah kan. Itulah yang saya amal pun, selawat lain saya tak tahu. Jadi mana yang tahulah saya balun kan. Jadi tak kira lah tuan, apa-apa selawat boleh. Tapi kena selawat hari-hari. Ulama kata kan, nak sebut tak nama ulama, saya pun tak ingat dah. Allahu akbar. Tak ingat dia kata apa, bila mana kita berselawat atas Rasulullah ni, kemudian selawat kita tu akan duduk berhadapan dengan Rasulullah. Bukan kita saja, malah keluarga kita. Kalau dah hari-hari kita selawat dengan Rasulullah, takkan Rasulullah tak kenal kita tuan. Kalau dah hari-hari kita selawat dengan Rasulullah, takkanlah Rasulullah tak ingat kita kan. Jadi ada orang ni, dia tak beramal, dia dalam amalan dia tak hebat, dia pun dari segi kebaikan pun dia biasa-biasa lah. Orang yang pun bukan ilmu yang tinggi, tak ada, biasa-biasa lah, seorang kukuh orang ni. Tapi bila mana kematian dia disambut dengan cara yang Allah Ta'ala, cara yang luar biasa, Allah Ta'ala ra'i dia. Kemudian bila sidik-sidik, rupanya amalan dia apa? Amalan arwah ni dulu kerja berselawat. Ini bukan cerita sirah 500-600 tahun dulu, tak ada tuan. 3 bulan lebih dia jual lagu. Biasa-biasa ya. Kerja sendiri biasa-biasa ya. Pakai pun kita biasa, orang biasa-biasa. Kadang-kadang free pergi masjid, kadang tak free turun dah. Bila semayang, bila sedekah pun tak berapa guna kan. Kita tak tahulah. Biasa ya amalan ni. Tapi wife kata, dan semua kawan-kawan dia tahu dia ni rajin berselawat. Pasal saya dipanggil untuk mandi jenazah. Jadi bila mana kita mandi tu, hati tu subur sangat. Tak risau langsung mandi dalam keadaan senyum. Kita ada ambil gambar memang. Tak ada kan? Muka dalam keadaan senyum.
Dia meninggal pukul 2 leh, pukul 3 petang ke bumi kan. Pukul 2 petang. Sekejap aja dah. Sekejap sangat. Dia meninggal pada hari Jumaat dan disemayangkan oleh ramai orang. Jemaah-jemaah semayangkan jenazah dia. Kemudian bawa pergi kubur. Senanglah itu orang yang berselawat, itulah yang Allah Ta'ala ra'i dia dengan cara macam tu kan. Banyak lagi macam tu kan. Selawatlah banyak-banyak. Lapan 10 minit, alhamdulillah. Saya putar pergi simpang Sanun cerita pasal ni sampai agak 8.10. Baik tuan-tuan, biasa saya apalah tak ada Q&A lah ya. Minta maaf lah. Kan imam selalu tanya dah. Kan imam confirm balik Parkinson je ni. Ada air tak? Minum sekejap kan? Imam ni kau bagi soalan kan, bagilah peluang mudah sikit. Susah ni Imam, berapa luar saya nak duduk lekol ni. Ustaz pun tadi. Baik, dia bukan khadam. Dia lah, kita ada yang sebut khadam kan? Dia sebenarnya yang menjaga tu malaikat. Setiap huruf tu ada penjaga dia. Dan penjaga itu ialah malaikat. Tapi bila mana kita baca Quran, kita baca kita baca Quran lah. Tak perlulah kita nak menisbahkan Quran tu kepada penjaga dia. Kan, tauhid juga kepada dia ni sebagai satu mukjizat kan, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tu kalamullah, cukup. Kalau kita nak cari yang ni dia penjaga takut kita terkhilaf. Kita lebih nak tahu Alif ni malaikat siapa, nama ni berapa tahun lahir, apa makanan kemaran payah kan. Jadi adalah lebih baik bila mana kita nak baca Quran berapa kan, kita baca jelah Quran kan. Tapi membetul je Ustaz, membetul. Setiap huruf itu ada malaikat yang menjaga dia. Ada nas saya tak ingat. Ada nas. Alhamdulillah. Unik dah. Logo betul tu. Berpuluh-puluh lagi tu. Nampak soalan Ustaz tadi pun calang tu. Baik, okey tak Ustaz? Okey, baik, alhamdulillah. Tadi saya habislah ya. Baik, sebelum habis kita seperti kebiasaan kat mana-mana tompek, saya akan akhiri kuliah saya dengan satu doa yang nama dia Selawat Azamiyah. Selawat Azamiyah ni dia selawat apalah, selawat menjadi kutakman kepada orang-orang yang di Pondok Rasah ni, orang tarekat lah. Jadi saya selalu baca lah. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama berdoa, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim muqamat bihi awlimullahil azim. An tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim. بقدر عظمة الذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والله ظاهرا وباطنا يقظة ومناما وجعله يا رب روحا لذاتي من جميع وجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم